Last week punya kita ada aktiviti lab ni. Perlu ramai yang hantar. Harap-harap semua faham lah. Walaupun tak hantar tapi faham. Tapi yang dah hantar tu saya tengok ada yang tak betul dan saya dah respon. Yang betul tu saya read lah. Maksudnya okey lah tu. Okey. Tengok contoh. So dalam The Star ni. Dalam The Star dia ada sediakan servis lah. Servis yang mana untuk gunakan servis ni. Servis yang disediakan adalah news dalam kategori-kategori tertentu lah. So untuk baca news ni, dia akan bagi dalam bentuk format API ataupun dalam format JSON. Biasanya XML lah, XML lah. So RSS yang disediakan oleh The Star ni disediakan dalam format JSON. So kita just call dia daripada server kita. Server kita adalah macam ni. Tentang buat ni daripada server cloud. Daripada server cloud nak baca daripada server The Star. So nak baca tu menggunakan API disediakan, iaitu dia punya link tu lah. Basically dia punya macam ni dia punya RSS ni dia punya function lah ataupun API yang akan return dalam ni. Cuma kita nak baca macam mana kita tengok ni lah. Kita tengok bila yang kita boleh apa ni dipanggil expand ni. Collapse kan. Data dia berada dekat item lah. So data dia dekat item. Repo dekat item. So, kalau kita nak baca data item ni, kita akan baca daripada channel. Okay, sebab dalam channel baru boleh pergi kepada setiap item. Okay, kalau kita nak baca pada item, boleh je baca terus item. And then kita boleh, setiap item ni ada title dia lah. So, title. Okay, dalam saya punya soalan tu pun sebenarnya dah ada tips lah macam mana yang kita nak buat. Ni jadi tidak yang puas ni. Ni index HTML RSS reader. Kita simple lah. Saya study apa yang dia buat. So kalau tengok sini, cara kita nak baca adalah XML, channel and then item lah. Kita nak baca setiap item. Jadi kita buat channel, item. Sebab item ni berada di bawah channel tadi ya. Dan kita nak baca setiap item, dia sebab S, $X. $X tu kita boleh terus baca dia punya. Itu sajalah. So item ni dah jadi $X. So kita boleh baca preview dia, boleh baca title dia, boleh baca description dia. And then nak baca link ke mana link. Link. So itu kita terus baca je. So dalam yang saya tunjuk contoh ni, macam ni lah. So add link ataupun add title. So expected result dia sepatutnya dia jadi macam yang simple tu. Yang dapat advance tu tak apalah. Jadi simple je lah. Okay, so ini data dekat server cloud. Fetch, baca daripada sini, daripada server The Star. Okay, dalam bentuk JSON, XML dan kita convert ke dalam sistem itulah. Itu API. So maksudnya The Star menyediakan API ataupun function yang kita boleh guna untuk kita link ataupun integrate dengan sistem kita. Itu tentang REST. Kemudian macam mana nak buat REST dengan API ni kita akan tengok sedikit. And then web server. So untuk ada API ni kita kena ada web server. And then kena ada setting virtual host. Okay, virtual host. Dan ada satu lagi yang kita akan tengok adalah URL rewrite rule. Okay, so kita tengok sample. Lepas tu saya install ni sebab yang kita buat kat cloud tu kita tak dapat config dia punya server lah sebab cloud tu diguna pakai oleh semua pelajar. Jadi config tu admin je lah yang boleh tengok. Cuma kalau kita nak tengok sendiri macam mana nak setting web server tu, nak jadikan web server, kita boleh download XAMPP lah. So ini saya dah download XAMPP lah. XAMPP ni dia ada apa? Dia ada Apache, dia ada MySQL dan dia ada PHP. 3 benda lah. Apache, MySQL ataupun MariaDB ni M ni database lah. Apache tu web server, M ni MariaDB ataupun MySQL database,
PHP ni adalah dia punya bahasa lah. PHP Apple lah. Dia support kalau dalam bahasa lain, sama ada dia dah ada ataupun kita boleh download lah dia plugin. So, bila kita dah install XAMPP ni, so katakan PC saya ni saya nak jadikan sebagai web server untuk menyediakan web service nak buat API dan saya dah install dia, dah install XAMPP. So, last kali bila dah install tu dia akan keluar yang ni. Dia panggil control panel. So untuk kita runkan PC ni jadikan sebagai web server, orang luar boleh akses, kita kena start saja Apache ni, dia ada Apache, kita start. Okay, so kalau kita buka dekat sini, kita just type localhost. Okay, so ini adalah kita punya web server. Okay, kita punya web server. Biasa semua dah biasa kan, sebab biasa dalam database kita akan belajar lah. Macam PHP MyEmail kan. Mana saya nak tunjuk web server saja dengan API sikit. Dan saya akan tunjuk cara setting web server ni. Web server kita ada setting kita sebab macam cloud lah. Cloud tu ramai orang guna. So maksudnya dia boleh buat virtual host dia tu banyak. Ataupun server dia banyak. Setiap pelajar ada sistem masing-masing. Jadi tak semestinya satu web server tu satu sistem. Jadi dalam satu web server tu ataupun dalam satu server boleh ada banyak sistem. So macam mana kita nak setting setiap sistem tu. Jadi untuk setting kat server saya tak tunjuk. Untuk setting kat server akan jadi your own project lah. Your final project untuk subjek ni. So mungkin bermula next week saya akan tunjuk yang tu. Tapi yang ni dapat sedikit gambaran lah. Tapi yang tu lebih kepada projek lah. Okay, so sebabkan dekat server saya tak boleh nak tunjuk. Kalau tak nak tunjuk boleh tunjuk. Tapi you all tak boleh nak test lah. Jadi kita tunjuk dekat local host iaitu dekat PC kita. PC kita pun kita boleh set up sebagai server. Cuma PC kita hanya orang dalam local network kita sajalah yang boleh akses. Contohnya saya check IP saya ni. Siapa-siapa daripada Unizar boleh lah. So IP config. So IP saya ni hanya di-recognize oleh server dalam Unizar saja. So siapa yang ada dalam Unizar, you boleh login. Dan you boleh type je kat sini 127 enter, dia akan pergi kepada web server yang tengah running dekat sini, dekat PC saya ni. Okay, default dia akan pergi kepada dashboard. Okay, so Apache ni dia ada folder dia. So kita pergi ke explorer ni, bila kita install tadi tu, saya install dekat C XAMPP lah. So dalam XAMPP ni dia ada, dia dah setting siap-siap. htdoc ni adalah sebagai kita punya folder-folder untuk sistem. So katakan kita nak buat satu folder, nama sistem tu sistem A ya, sistem A. Okay, so ini sistem A. Tidak ada apa-apa file. Saya boleh buat je kat sini sistem A. So dia akan masuk kepada folder yang saya dah setting ya. So kalau saya buat satu file index.php ya. index.php, so saya buka ni, automatik dia akan buka index.php tapi kosong. Jadi kita masukkan HTML code dalam index.php ni. One to system A. Okay, ni kita letak dalam index.php, kita letak HTML lah. Okay, save. Okay, maksudnya dah ni dalam folder htdoc ni, sistem A dah ada file ni. Kita reload je, so dia akan dapat kepada sistem A. Okay, so tu default setting XAMPP lah. Maksudnya default setting XAMPP ni Apache, default setting Apache dia sudah setkan htdoc ni sebagai dokumen root ataupun apa-apa sahaja sistem dalam server kita akan baca ini sebagai kita punya folder untuk web. Tapi katakan kita tak nak letak dekat htdoc ni, kita nak letak dekat saya buat satu folder my system. So macam mana saya nak link
Kalau sebab sini my system dia tak detect lah. My system dia tak detect. Tak faham sebab dia mesti berada dalam folder XAMPP htdoc. Okay. Ni default setting Apache kalau kita guna XAMPP. Kalau kita guna web, default setting dia bukan dekat sini, dekat www. Kalau kita guna Ubuntu, default setting dia dekat /var/www. So di default setting tu berbeza-beza antara web server yang kita download. Okay, yang ni saya download Apache tapi menggunakan XAMPP. So XAMPP default setting untuk web folder dia adalah dalam folder htdoc. Okay. So dalam folder htdoc, kalau kita nak buat kat luar ni pun boleh. Kat luar ni tanpa specify macam ni, okay, kalau saya buat macam ni, dia pergi kepada dashboard. Contohnya saya buat satu file sini. My.html lah, my.html. Okay, dan saya edit. Page 1. This is my.html. Save ni. Okay. So ini saya nak access terus tanpa htdoc ni, dalam ni ada folder-folder. Tapi kalau saya nak buat kat luar ni, terus saya buat my.html. Maksudnya sini terus saya spesifikkan nama dia my.html. Okay. Kenapa dia pergi terus kepada, kalau saya tak spesify nama ni, dia terus pergi pada dashboard. Sebab kalau kita tengok dekat folder htdoc ni, dia ada index ni. Maksudnya dia akan run index ni. Kalau kita buka index ni, dia sebenarnya dia akan forward kepada dashboard ni. Kalau saya komenkan yang ni, ini save. Jadi saya refresh yang folder yang ni, dia keluar yang ni lah. Okay. Sebab saya dah komenkan ni, dia tak akan redirect kepada dashboard, folder dashboard. Default dia akan redirect kepada dashboard. Cuma isu sekarang ni kita tak nak guna folder default dia ni. Kita nak guna folder yang kita dah create kat luar ni. Kita dah create kat C ni Okay, my system ni saya buat satu file, nama dia index.php juga lah supaya dia, ataupun saya buat nama lain pun, saya buat main.php. Okay, saya buat h1 juga. It is my system is folder C. Macam mana saya nak web server saya dia link kepada folder ini. Okay, so setting dia adalah, setting ni sama je mana-mana sebab Apache ni dekat Ubuntu pun ada, dekat Apple pun ada. Apache ni satu perisian web server lah yang boleh kita guna kat mana-mana platform pun So setting dia lebih kurang je. Selain daripada Apache, kalau nak guna web server lain ada lagi Engine, ada lagi Light, macam-macam lah, saya pun tak ingat lah. Tapi yang famous ni adalah Apache dengan Engine lah. Okay, so kita pergi kat sini, dekat Apache ni dia ada config, yang bawah-bawah ni MySQL ni, database FileZilla ni untuk FTP, query ni tak tahu apa, Tomcat ni untuk macam Apache juga tapi dia untuk Java, Tomcat. Okay, so kita pergi dekat sini ataupun kita explore, kita pergi kat Explorer ni, ke folder dia. Kalau kita pergi kat XAMPP ni dia ada Apache So, kalau Ubuntu, you carilah folder Apache ni, nak setting untuk host supaya link keluar tadi Kalau you buka Apache ni, dalam XAMPP dia ada Apache. Kalau Ubuntu /etc/Apache. So, dalam ni dia ada configuration Di dalam folder Apache dia ada configuration. Yang ni, so dia ada ht.configuration. Ni main dia. Ini yang akan link kepada semua-semua folder tu. Kalau kita buka yang ni, okay, kita akan nampak ini server root dia adalah XAMPP Apache server root dia. Okay, dia ada include game.
Ya, dokumen root. So dia specify kat sini dokumen root. Nampak dokumen root dia adalah htdoc. XAMPP htdoc. Itu dokumen root dia, maksudnya semua sistem untuk database dia, untuk sistem web ni dia berada dalam folder czamp htdoc. Czamp htdoc. So semua berada dalam ni untuk web server tu. Jadi sebab tu kita masuk je sistem A, terus dia boleh detect sebab memang ada link kepada folder situ. Okay. So ini pun ini dia setting lah untuk directory htdoc tu. Ini adalah kita tengok kemudian. Betul, tengok ada lagi bawah dia ada include. Okay. Kita tengok sini dia ada include ni virtual host. Okay. So virtual host ni lah yang untuk kita setting folder kita yang tidak default lah. Okay, folder kita buat customize. Folder di luar daripada web server ni yang default dia. So kita tengok kat sini dia dah include extra HTTP vhost. Vhost ni virtual host. So kalau kita nak buka, contoh di PC saya ni sebagai satu server, and then orang lain boleh host sistem dia. So saya akan register folder setiap orang lain tu dalam sini lah. So, kita akan buka file ni dalam configuration extra httpd vhost. Okay, so kita akan buka dekat XAMPP ni, Apache configuration extra http extra httpd virtual host vhost ya. Okay, kita buka. Okay. So dia dah ada beberapa sampel kan, tapi dia komen lah. Ini komen kalau letakkan simbol hash ni, maksudnya dia komen. So saya nak enablekan sistem saya dalam folder yang tadi ya. So saya copy yang ni. Copy. Saya letak kat bawah. Yang atas tu semua dia dah komen. So ini saya uncommentkan dia. Kita uncommentkan dia. Ni pun kita uncommentkan dia. Okay, so admin ni kalau nak letak pun boleh, kalau tak nak letak pun tak apa. Ni maksudnya email lah, email server kita. Tak letak pun tak apa. So yang penting adalah dokumen root. Maksudnya dokumen root ni kita boleh letak nama C tadi yang saya buat tadi, C. Nama folder kita ya. So nama folder ni adalah dekat C tadi. Adalah C my system. C my system. Okay, dan saya boleh letak nama server. Ini saya tak nak buat slash. Kalau slash tu dia dah default lah. Yang slash ni. Slash and then nama folder tu dah default. Dia dekat dokumen root dia dekat htdoc tu. Jadi kalau nak guna slash ni kena guna dekat sebut tadi lah. Dekat htdoc lah. Terus sekarang ni katakan tadi saya buat localhost. Localhost ni maksudnya domain dia PC ni lah. Okay. Katakan kita nak register satu sistem tapi dia akan point ke sini. Nama DNS dia adalah mysystem.gov.my contoh kan. Okay. Ini memang tak akan jumpa lah sebab dia akan link kepada gov dan dia akan cari my system lah, so tak akan jumpa ni. Cuma saya kena register, saya untuk temporary ni saya kena DNS, dia kena ada IP ya. Oh, orang tahu ke IP DNS tu? Bagi orang KRK ni. Tak, saya kena explain lah. So mysystem.gov dia basically kalau kita ping kita ping setiap komputer kita nak access dia ada IP dia dipanggil IP public. Saya ni IP public untuk Iniza saja. So kalau orang dalam Iniza ni dia boleh masuklah IP saya ni. Tapi orang di luar Iniza dia tak recognize ni sebab IP ni adalah IP local private network. So ini private network Iniza saja. Tapi untuk access daripada luar, daripada internet, kita perlukan public IP ya. Contoh public IP kita ping google.com.
Ini adalah public IP bagi Google. Ini adalah public IP daripada Google. So kalau saya cuba buka ini menggunakan IP. Okay, saya gunakan IP Google ni. IP Google ni 172. Ini public dia unik lah maksudnya. So dia akan pergi pada Google punya website menggunakan IP tadi. So IP tu sebenarnya dia akan linkkan ataupun dia akan relatekan dengan DNS. Ni DNS lah ataupun URL tu. Okay, so setiap IP public dia akan ada DNS. IP public ni siapa yang bagi? Kalau kita Uniza ni macam saya ni, ini siapa yang bagi IP ni? Uniza punya network lah. So, kalau kita nak ada public IP, macam mana kita kena buat? Kena bayar kepada ISP kita sama ada siapa ISP kita, TMNet ke, Maxis ke, so kita minta lah dengan dia. Contohnya TMNet public IP. Fix IP ya. So dia adalah package untuk dapatkan IP kita sendiri supaya PC kita tu boleh jadi satu server yang orang boleh akses lah. Ini fix IP ataupun dekat hosting pun memang dia ada. Kalau kita buat hosting, kita tak nak melalui hosting ni maksudnya server dekat dia lah. Kalau yang macam TMNet ni kita guna streaming ke, guna Unify ke, kita boleh minta lah. Kita boleh minta dengan TM ni untuk dapatkan fix IP supaya PC kita boleh akses daripada luar. Ini fix IP ni. Berapa bayaran dia? RM200 sebulan untuk dapat satu fix IP ya. 5 fix IP RM300 sebulan. Setiap bulan anda bayar untuk dapat IP yang orang boleh akses server kita. Hosting pun ada. Hosting maksudnya kita contohnya kita ambil hosting apa sampai ni. Okay, so hosting ni biasa ambil dedicated. Pun dia ada provide juga untuk dapat public IP. Maksudnya kita dapat satu server yang di host dekat office dia. Dan server tu ada public IP ya. So macam Oracle dia pun ada provide macam cloud ni, cloud Oracle yang dah masuk hackathon tu, kita dah biasa dengan cloud ni. So Oracle ni pun dia ada provide setiap pelajar dapat boleh masuk, semua orang lah bukan pelajar je, setiap orang boleh masuk, boleh register percuma, dia bagi dua virtual machine ataupun dua server yang kita boleh set dengan IP public secara percuma. Tapi untuk education lah, untuk pembelajaran. Slow sikit lah. Tapi boleh guna lah untuk you create server you dah ada IP sendiri. Gunakan cloud ya. Tapi saya tak nak tunjuk ini. Itu kita akan tengok kemudian lah. Maybe untuk projek nanti ya. So GOV ya, sistem GOV kita ping gov.my hosting.gov.my. So dia ada IP masing-masing. Okay. Tapi yang ni tidak ada IP dah. So contohnya yang ni kena register. Kalau nak ni kena register. Kalau saya ping. Ni tidak ada lah. So kita kena register IP untuk mysister.gov.my. Dia ada dipanggil DNS punya registration lah. Domain register. So kita kena register dan kena ada satu IP lah. Itu public IP. Nak link. Yang ni nak link kepada IP apa. Nah, IP tu kena make sure dia boleh access through internet. From internet. Okay, so untuk case localhost, untuk kita buat testing kita buat testing, kita boleh register mysystem.gov ni dalam kita punya PC PC kita sajalah untuk kita testing je. So boleh buka file host dekat file host. Dekat window misalnya dekat window. Okay, Windows dan dekat sistem 32 and then
dua drivers etc ada file host ni ya. So dalam C Windows System 32 drivers etc. So edit, so dia dah ada sampel-sampel lah. So saya buat satu IP lah, saya buat contoh IP tu dia kena public, dia tak boleh buat contoh lah. Jadi untuk PC kita ni IP dia adalah sama ada saya guna yang 127 private IP result atau saya guna localhost. So localhost adalah 127.0.1 then tadi mysystem.gov.my. Ini saya save saya save. Save. Sekarang ni saya enter. Okay, this site can be reached. Okay. 127.0.1 mysystem.gov.my. Typo. Buat mysystem dulu ya. Test dulu. Okay. Tak load ni. Ini ada dalam video tu lah. Kalau tengok dalam video tu ada juga macam ni. Okay. System. Tujuh kosong satu system. Ini mungkin dia dah security lain pun. Bos stand. Ini betul. Dan ini ke sini. Kita dah buat something, kena refresh ke, reload, kena restart PC. Okay, kita flash dulu. Sistem. Okay, mysystem.my. So ini dekat mana ni mysystem.my ni? Ini sebenarnya dekat PC kita, kita dah set mysystem.my ni dia akan pergi kepada 127.0.1 kan. Jadi PC saya lah. Kalau dia tengok ini, dia sebenarnya adalah PC saya, mysystem.my. Tapi kita kata nak pergi kepada folder yang dekat tadi ya, dekat bukan folder yang main ya. Kita kata kita nak buat host yang lain kan. So, mana tadi file tu dekat extra ni, kita buka yang ni tadi. Ini ya. So kita dah setting ni. So, server ni adalah kita kena buat mysystem.my. Okay, so mysystem.my dia akan buka server document root dia mysystem ni. Saya save yang ni. Ini setiap kali kita ubah, kita kena restart kita punya Apache ni. Start balik. Okay, so kita buka mysystem.my. Dia kata forbidden sebab apa? Sebab yang ni saya tidak ada file .index.php tu. Dia kena buat main lah, main.php.
Dia kena ada satu lagi setting. Directory ya, directory. Kena satu lagi setting, directory. Directory. CG time. Ini ya, directory. Ini. Studio ni. Okay, supaya ada level access tu. Bagi all run. Now. Okay. So setiap kali perubahan dalam kita punya configuration Apache ni, kita kena restart Apache. Ni folder my system lah. Directory bagi my system. Start. Okay. Okay. Ada lagi sebab apa? Komen dulu. Okay, dari sini. See my system. Main.phpm. Don't have permission to access. Tidak betul. Index terus lah. Okay, ni permission je ni. Ni permission. Jadi lagu permission. Dia ada setting dia lah. So, kena buat setting. Setting. Okay. Now sini. Okay, save file ni. Jadi dia lah. Komen-komen di ni je. So, saya buat satu je. Baik. Start lagi. Permission to access source. Apa lagi setting dia. Betul lah dia dah point ke situ, cuma access window ni access. Kita guna folder yang sudah ada lah. Saya takut dia access dari segi window tu. Folder tu sendiri. Okay, ketika kita buat dekat XAMPP tu. Docs.
Drive dua ni. Same. Tidak sistem A. Sistem. Okay. So biasalah window kan kalau kita guna C ni dia banyak restrict kan, kita tak boleh nak save lah. Itu saya rasa folder punya restriction lah. Sekarang ni kita guna ialah yang default dia, maksudnya kalau drive D saya rasa okey, tapi ni sebab drive C kan, drive C ni window ni dia block kot. Jadi kita guna C, XAMPP, htdoc, tapi folder system A ni saya access melalui mysystem.my. Okay. Boleh faham? Dah pening kata isu tadi. Boleh lupakan yang tadi, maksudnya isu yang tadi tu sebab kita letak dekat C ya. Biasa window dia block lah kita punya C ni. Jadi saya punya ni tak boleh access, kita bagi access. Jadi XAMPP ni dah ada setting yang blockkan setting Windows tu. Jadi kita boleh letak lah. Saya letak di sini ya, suatu folder my system tu saya letak dekat luar dia. Saya letak dekat XAMPP ni. Paste kat sini. Okay, my system dalam folder XAMPP ni. Jadi saya nak tukar host, virtual host dia. Ini buat dalam XAMPP, ni tak buat dalam htdoc ni. Save. Ini dia dapat point yang sama lah. Okay. So katakan ada sistem lain pula. Nampak kan? Contohnya sistem lain, kita register lagi contoh yang lain lah. Sebab ini my system.my. Tapi IP sama lah sebab di PC ni kan. So IP ni walau tak boleh access lah. Tapi untuk kita tengok dekat sistem atau PC kita boleh lah. Sebab ni google.com. Google.com. Tapi PC saya setting google.com ni dia pergi kepada 127 ni. Saya save yang ni. So saya buat google.com. Kita boleh konflik dia pergi yang sana. Pergi yang sana. Kita flash dulu DNS. Sebab dia dah ada yang internet punya. Kita guna google.com. Okay. Ni tak ada HTTPS lah, sebab HTTPS tu setting lain pula. Okay, mygoogle.com pergi juga kepada sistem A tu, kita boleh tukar lah ni. Tukar kepada folder lain. Okay, contohnya saya buat ni folder lain. Di sistem A saya buat folder ABC. Folder ABC ni saya buat index.php. So H1 juga my Google. Setting ya, dekat virtual host kita kena tukar setting. Server baru kita point kepada nama folder kita klik tadi adalah ABC. So ht.abc, ht.abc ya. Ataupun kita letak di luar ABC ni, kita letak dekat XAMPP. Okay, so saya letak ABC kat sini. Sini pun kena ABC. Ini folder server ni, kalau server tu adalah mygoogle.com.
Save. So setiap kali kita ubah kita punya configuration Apache ni, kita restart balik. Okay. Dan kita buka balik yang ni. Forbidden sebab they have permission to access this resource. Rasa ini dari segi setting sini juga ni rasanya allow grant. Rasa dia ada satu lagi tu grant. Aceh. Okay, require of granted record. Okay. Okay. Start punya Apache. Okay, dah dapat. So ini bukan allow orang ni require or granted boleh dapat. So ini setting virtual host lah. So kita ada dua virtual host yang point kepada PC saya ni. Satu mygoogle.com ni dia akan point kepada CZM ABC. Satu lagi mysystem.my. Allow right same system google.com. Okay, dapat yang tu sistem Visual Block exam my system. Oh, sistem A tu ya, so sistem A ni my system kat sini ya. So ni my system lah, my system folder, saya rasa dia folder. Okay, berubah virtual host, kena buat dekat Apache. Boleh loading. Okay. So dua sistem dah running dekat kita punya PC ni. Lagi mygoogle.com. Okay, so tu cara nak setting virtual host lah. Kita boleh buat sistem API kita dalam ni lah. Okay. Satu lagi tentang rewrite URL. So katakan yang ni, saya kena specify nama file kan, index.php. Okay, so ini my system ni folder yang ni. My system folder dia. Katakan saya nak buat satu file lain ataupun API ni kita nak baca input ya. So yang ni dah boleh tutup, pun dah boleh tutup host. So, kita nak buat satu file sebab satu lagi nama file ya. main.php. Dalam main, this is main, kita buat this is main. Save. Kita tengok kat sini untuk my system lah, kita fokus pada folder my system ni. So
So, saya pergi kepada main.php. Katakan saya tak nak user tahu nama file ni. Jadi, saya boleh buat dipanggil rewrite URL. So, rewrite URL ni untuk Apache kita boleh setting saja dekat server tanpa perlu dekat kita punya file server tu. Tak perlu pergi kepada setting Apache ni. Tak perlu pergi kepada setting yang saya buat tadi tu yang virtual host tu. Yang virtual host tu. Tak perlu pergi kat setting Apache, configuration. Ini admin server saja boleh buat. Jadi tak perlu pergi ke sini. Untuk kita rewrite. Contohnya main ni saya nak buat, dia type M je, automatic dia akan pergi kepada main.php tu. Dan ni error lah. So saya nak buat ni, benda ni kita boleh buat dekat file kita ni. Kita just tambah satu file, nama dia .htss. Tapi problem pula window ni. Tak apa. Kita kena buat file .htss lah. So kita buat file baru. Savekan file ni. Kita dulu savekan. Halaman sistem ni dia kena buat all file .htss. Okay, file ni nama htss. .htss. Dia kena macam ni nama file tu. And then kita buat kat sini rewrite engine on. Okay. Jadi kita nak rewrite. Okay, ni syntax dia. So kita kata bermula, dia bermula maksudnya simbol yang ni. Okay, yang ni jika kita detect perkataan M lah, jika M, okay, jika kita detect M, satu dia berakhir, terus berakhir. Okay, kita dapat macam ni. Macam ni lah. Okay, kita akan redirect. Maksudnya kalau dia jumpa huruf M, okay, dia terus redirect ke, dia tanya ke tu. Okay, terus dia redirect kepada file main.php ataupun apa tadi, main lah. Okay, M tu kita direct kepada main.php. Dan kita buat ke sini, pass through punya syntax dia. Okay, kita test lah. Okay, so buat M saja, dia terus pergi kepada file main.php. Ini syntax dia. Okay. Kalau saya nak buat M, dan saya nak ambil input lah. Contohnya kalau saya buat main.php ni, biasanya kita nak buat input, kita akan buat tanda $, ikuti katakan value sama dengan 1, 2, 3. Okay, katakan saya nak baca input 1, 2, 3 ni, dia akan buat macam ni lah. Okay, $, kemudian kita punya nama variable, and then ni adalah kita punya string . So dalam case ni kalau main.php kita ni, kita nak baca daripada input tu, kita akan buat ni buka PHP. Kita akan buat get lah. Get. Nama input tadi adalah value lah. Kita buat. Dan ketika kita masukkan ke dalam folder x, kepada dalam variable x. So ni variable, $, tu adalah variable. Dan kita equalkan $x. Okay. The value is, okay, dia akan ikutkan x. Saya titik belakang dia. So saya save ni, so kalau saya buat run yang saya run yang ni, so dia akan dapat 1, 2, 3. So saya ubah kat sini, Suhailan. So value dia adalah Suhailan. Dia akan based on kat sini, ni dipanggil get . Get based on value. Kalau ada banyak variable nak kita passing kepada server tu, kita akan buat done. Tekan ini X pula. X sama dengan 333. Okay, so dapatkan X tu sama juga. Boleh je buat dekat sini. Ni X
Ini sebab value ini sama dengan X. So, ini value. Okay, dan kita combinekan dengan space dash X. Kita nak print dua-dua tu. Satu lagi value, satu lagi X. Ini X dengan value X, get value, gets X. Ini kita printkan apa yang kita dah buatkan tu. So, dapat ni. Okay, so kalau dalam case yang tadi tu, kita nak buat M, kita tak nak tulis macam ni dipanggil rewrite URL. So, kita tak nak tulis macam ni, kita nak buat instead of macam tu, kita tukar kepada ni input 1, followed by input yang kedua, macam tu saja. So, tak perlu specify nama file. Jadi kita nak buat ini, dia jalan juga. So, ini kita kena buat rewrite juga, maksudnya dekat HTSS kita tu, kita akan buat di write rule bermula dengan M bermula dengan M, and then yang ni kita buat any character, ini any character, and then any character tutup, kita tutup, and then kita akan buat main.php sama dengan value sama dengan ini main PHP, tak ada soal, value sama dengan, untuk dapatkan apa input dia masuk kat sini, kita akan guna dollar je, dollar $1. Okay. Kemudian ini kita string tadilah dia punya URL tu, X sama dengan, maksudnya nak combine next variable ataupun next get sama dengan dollar kedua. Okay, ini kita kena buat. Kita ikut betul, terus kat sini kita tulis apa? PT PT. Ya. Okay. Ini saya rasa kena buat. Ya, saya tengok sampel. So dekat cloud kita tu kita boleh buat lah, masuk dekat feed my feed in Residue my slash cloud ni, kita boleh buat untuk kita rewrite rule lah, sebab rewrite rule tu dia hanya pada Apache dekat HTSS, itu dekat folder kita saja dia control. Okay. Dekat setiap folder ni saya dah buat satu contoh. Okay. PT. Okay, so M ni start. Ini bahasa Apache saya pun tak ingat di refer contoh. Okay, ini dah betul. Main ni pun dah betul. Ini yang dekat depan ni. Ke ni dia dah baca. Bagi karakter tu. Baca satu huruf je. Sepatutnya. Okay, kita baca ni. M slash
inilah. So, rasa dia tak support ni. Dia tak version je kot. So, ini kita buat A hingga Z huruf kecil. A hingga Z huruf besar. Okay. Okay. Kita tutup dia. Kita guna simbol dia lah. Right. Okay. So, M soalan apa ni pun boleh je nombor ni. Tapi nombor tak support lah sebab kita buat sini A hingga Z ya. Kalau nak buat kedua tiga, dia tak detect lah. So, kena buat kat sini 0 hingga 9 untuk nombor sekali. Okay, so dia dapat detect. So, itu adalah rewrite URL. So, kita tengok ni M ni dia akan rewrite kepada, dia akan baca ini sebagai first input, ini adalah second input. Bila jumpa depan pada M lah. Depan ni maksudnya dia bermula selepas kita punya apa ni? Dia punya host. Ni dia panggil host. Lepas tu M. Jumpa M bermula dengan M. Lepas tu ada slash. So slash yang pertama ini jika dia adalah huruf, ni tak ada integer. Jika dia adalah huruf, maka dia akan jadi sebagai $1. Yang second slash adalah 123 ni. Slash 123 ni termasuk kat sini. Dia akan jadi input bagi nombor 2. Dia akan rewrite balik kepada ni. Okay, so ini sama dengan kita buat tadi main.php. Okay, tak ada soal. Kemudian ini value sama dengan ni. Dan untuk next punya variable x sama dengan 123. So sama, kita rewrite saja kepada m. Next ini terus rewrite kepada 123. Enter, so dia dapat result. Itu adalah rewrite rules. Habis ya untuk kelas hari ni. So mungkin saya akan minta untuk buat exercise tu untuk lab nanti buat dekat server ni, dekat kita punya ni. Kita buatlah aktiviti nanti. So yang ni dia tak perlu kita ubah je dekat file folder kita ni, kita ubah je HTSS kita ni. Tak perlu refresh apalah, dia terus dia akan baca je apa yang kita buat dekat sini. Alright. Itu saja ada soalan. Buka pada soalan sekejap.